Alhamdulillah, semua kita diberikan kekuatan ini bersama kita baru yang sudah bagi dalam dan saya kerjakan miskin bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات وبالخصوص إلى الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى شيء لله الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah, la quwwata illa billah ma syaa Allah. Kullu ni'matin min Allah ma syaa Allah. Al-khairu kulluhu bi yadillah ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Amma ba'd. Alhamdulillah, dipanjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sentiasa melimpahkan kepada kita rahmat dan karunia daripadanya, taufik dan hidayah daripadanya, sehingga di malam yang mulia ini dapatlah kita bersama-sama berada di majlis ilmu yang mulia ini. Dan pada malam ini saya ambil satu nasihat daripada nasihat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala kepada seorang muridnya, di mana nasihat Imam Al-Ghazali ini walaupun pada mulanya ditujukan kepada seorang muridnya yang tertentu
tetapi sebenarnya isi dan kandungan nasihat ini patut kita berkongsi dengan dia, karena nasihat ini sangat baik dan sangat bagus untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan kita. Dan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala seorang yang tidak asing lagi dalam bidang tarbiyah rohiyah, dalam bidang pendidikan rohani, dalam memimpin kehidupan kita menuju ke negeri akhirat yang kekal abadi. Bagi mereka-mereka yang biasa membaca tulisan-tulisan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia akan merasakan bahwasanya di celah-celah ungkapan beliau itu sangat terasa kasih sayang beliau kepada kita. Di celah-celah ungkapan beliau terasa beliau sangat belas kasihan kepada kita dan sangat kasihan kepada masa depan kita di akhirat nanti. Sehingga kalau kita baca tulisan-tulisan Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, insyaallah akan tertanam di hati kita rasa gairah yang luar biasa untuk menambah-nambah amalan akhirat, dan akan tumbuh di hati kita juga perasaan zuhud daripada dunia yang bersifat sementara ini. Jadi kita ambil satu nasihat daripada nasihat beliau untuk menjadi pedoman kita dalam kehidupan ini. Nasihat ini kita ambil daripada sebuah buku yang berjudul Ayyuhal Walad, wahai anakku yang tercinta. Baik, wahai anakku yang tercinta, artinya kita ini merasakan bahwa diri kita ini semua anak-anak kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Beliau memberikan nasihat kepada kita daripada seorang tua kita. Al-Ghazali pernah mengungkapkan al-abu thalathun, yang namanya ayah ataupun bapak itu adalah tiga. Abu kalladhi waladaka, ayah kandung engkau. Wa abu kalladhi zawwajaka bintahu, bapak tua. Yang ketiga, wa abu kalladhi 'allamaka wa huwa afdaluhum, ayah kamu yang mengajarkan kamu ilmu, maka itulah yang terafdal daripada ketiga orang tua kamu. Jadi pertama ayah kandung, yang kedua ayah tua, yang ketiga ayah guru engkau. Kata beliau, guru engkau lah yang terafdal di kalangan mereka. Baik, jadi nasihat ini datang daripada orang tua kita lah yang sangat kasihan kepada kita. Beliau mengatakan sebahagian daripada nasihat Rasulullah SAW kepada umatnya ialah, di sini Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengutip nasihatnya daripada hadis Rasulullah SAW. Sebenarnya dalam mukaddimah nasihat itu beliau berkata, semua nasihat itu mestilah bersumber daripada wahyu, bersumber daripada Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Rasanya, kata beliau, sudah banyak nasihat yang sampai kepada kamu menerusi ataupun melalui Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kalau selama ini nasihat tak sampai lagi kepada kamu melalui Al-Quran dan hadis, ilmu apa yang kau mengaji? Takkanlah mengaji ini ilmu apa kalau tak mendapat lagi nasihat melalui Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Baik, qala alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi
ishtighaluhu bima la ya'nihi wa inna imra'an zahabat sa'atun min 'umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu min al-'ibadati la jadirun an tatula 'alaihi hasratuhu wa man jawaza al-arba'ina wa lam yaghlib khairuhu 'ala syarrihi falyatajahhaz ila an-nar atau kama qala alaihi salatu wassalam. Artinya adalah dikira sebagai tanda berpalingnya Allah daripada seseorang hamba apabila hamba itu selalu mengerjakan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Apabila seseorang hamba itu sentiasa mengerjakan hal-hal yang tidak berfaedah, itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tak peduli kalian, tak ambil berat tentang urusan dia. Pasal apa? Karena dia selalu buat benda yang tidak berfaedah. Jadi apabila seseorang selalu mengerjakan benda-benda yang tidak berfaedah, itu artinya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tak memperdulikan kepadanya, tidak memberikan perhatian kepadanya, tidak memberikan bimbingan kepadanya untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi coba kita lihat, apakah yang kita laksanakan saban hari, saban waktu. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang berfaedah, bermanfaat, bermakna kita mendapatkan pemeliharaan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kita mengerjakan sesuatu yang tidak berfaedah dan suka membuang masa, bermakna Allah Subhanahu wa Ta'ala tak peduli kepada kita, tak memberikan bimbingan kepada kita. Orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbingan itu mesti dia mengisi waktunya dengan sebaik-baiknya. Karena yang namanya iman dan amal saleh hanya dikaruniakan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintainya. Adapun harta dan dunia Allah Ta'ala berbagi pada siapapun. Orang Islam, orang bukan Islam, dia bagi. Dia bagi harta, dia bagi dunia. Adapun iman dan amal saleh itu hanya dikaruniakan oleh Allah kepada orang yang dikasihinya. Harta benda belum tentu lagi dikarunia oleh Allah kepada orang yang dikasihinya. Bahkan lebih banyak orang yang menentang Allah, orang yang kafir dengan Allah, justru mereka lebih kaya dari kita, lebih banyak duit dia daripada kita. Artinya tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba itu apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memurniakan keimanan untuk dia, memurniakan kepadanya supaya sentiasa beramal saleh. Itu tanda kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba itu. Kalau hamba itu sering melaksanakan hal-hal yang tidak berfaedah, apakah lagi maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memperdulikan kepada masa depan dia. Nak jadi apa? Allah tak peduli, karena tidak diberikan taufik dan hidayah untuk mantapnya iman dan bagusnya amalan dia. Nah, di sini kita boleh menghitung diri seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik hidayahnya yang berkekalan. Tadi maghrib kita dengar tu imam kita baca ayat pada rakaat yang pertama. Baca apa tu imam kita? Alhaakumut takatsur. Kamu telah dilalaikan oleh memperbanyak mencari harta benda, memperbanyak mencari kedudukan, memperbanyak mencari dunia ini dan melupakan akhirat.
Alhaakumut takatsur. Kamu telah dilupakan oleh, kamu sibuk mencari harta, tahta, dan kedudukan. Bila kamu sadar, hatta zurtumul maqabir. Bila dah masuk kubur baru nak sedar, aku silap. Alhaakumut takatsur, kamu telah dilalaikan oleh kesungguhan kamu nak cari harta benda. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk dalam kubur baru kamu sadar. Macam dalam surah As-Sajdah, dah masuk dalam kubur baru dia berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, Rabbana absarna, sekarang baru kami nampak yang Ustaz cakap hari itu ni. Ustaz dah cakap kepada kami, dia beritahu dah. Tapi masa dunia itu tak sedar-sedar kami. La, baru kami nampak, baru kami sedar. Rabbana absarna, baru nampak sungguh-sungguh. Hari itu tak nampak lagi. Wa sami'na, tak apalah, sekarang kami nak dengar. Tapi macam mana? Farji'na na'mal salihan, kembalikanlah kami ke dunia, kami nak beramal saleh. Tak mau dah buat macam hari itu. Dia nak kata balik. Malaikat pun tanya, hang mai mana? Engkau ni mari bagaimana? Dia kata mari pada dunia lah. Umur berapa? 60 tahun, sekian tahun. Tak buat apa kali tu ni? Dah tak ada nak buat. Atau bagi-bagi kami. Mana boleh bagi-bagi? Kalau dia balik ke dunia, kita orang pakai lari boleh tak? Ya. Para ulama ahli tafsir mengatakan, seandainya orang yang dalam kubur yang menyesal tadi ni, seandainya memang benar-benar diberi peluang nak balik ke dunia, bagi sungguh boleh balik ke dunia, dia akan sedar lamanya lebih kurang 6 bulan saja. Lepas itu dia patah balik baca azan. Dia boleh sedar takkan 6 bulan. Lepas itu dia baca hari itu juga. Yang kata kesedarannya tu boleh tahan takkan 6 bulan kalau tak mengaji. Takkan kesadaran yang hari itu ni, tengok kubur macam mana ada, dia boleh tahan takkan 6 bulan. Lepas itu dia lupa balik. Dia patah balik. Manusia suka lupa, orang Melayu lagi cepat lupa. Ya kan? Lupa. Kecuali dia mengaji, dia maintain, berjaga. Bukti dia, kalau di sesebuah rumah ada berlaku kematian, di mana-mana rumah kita, Masya Allah, tabarakallah, hiduplah Al-Quran. Yasin yang berdebu berterbit habis semua. Al-Quran dibaca, dengar bunyi Quran. Di sana sini baca Quran berapa hari. Sebelum kematian tu dengar bunyi lagu Hindustan, lagu Kuala macam-macam. Ni berapa hari nak dengar Quran ni, berapa hari. Kalau ada menteri mati pun tak berapa hari nak baca Quran. Orang radio tak tu lah. Lepas tu habis-habis. Paling kuat 2 minggu, lepas tu gonggang-gonggang balik lah, berasal. Macam tak berlaku pun kematian di luar. Macam itulah manusia. Dia tak tahan. Kecuali dia maintain, dia jaga. Macam mana dia jaga? Dengan mengaji. Itu saja obat. Kalau kita yang mengaji ni, insya-Allah, walaupun tak masuk kubur lagi, kita boleh jaga. Kita boleh jaga. Jangan jadi seperti orang yang dah masuk kubur, nak patah balik ke dunia. Itu tidak akan dilayan. Ni takdir dilayan pun takkan 6 bulan saja. Habis itu habis. Baik. Jadi di antara tanda Allah Subhanahu wa taala berpaling daripada seseorang, bahawa orang itu selalu mengerjakan benda-benda yang tidak berfaedah. Sebenarnya kalau kita fikirkan tugas dan kewajiban kita dalam dunia ini dengan umur yang sangat terbatas ini, kalau kita habiskan
semua umur kita untuk buat ketaatan kepada Allah, masih banyak hal-hal yang kita tak sempat buat. Ini umur kita habiskan semua untuk beramal yang saleh, masih banyak lagi pekerjaan yang belum selesai. Jadi macam mana ada istilah orang membuang masa? Macam mana ada istilah sekarang ni cuti, tak ada kerja apa? Masya Allah. Tak ada kamus macam itu dalam kehidupan orang yang beriman. Karena kalau dihabiskannya masanya keseluruhannya, masih belum selesai tugas dan kewajiban dia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, istirahat baginda, masa rehat baginda hanya takat huruf fa, bukan huruf summa. Ini kena menghina sedikit. Nabi kita berehat takat huruf fa, bukan huruf summa. Dia beza. Kita kena menghina dulu, kau faham ya? Nah, kalau kita kata ada tiga benda, waw, fa dengan summa. Bila kita kata ja'a Zaidun wa Amrun, datang Zaid dan Amar, maknanya dia datang sekali ya. Kan huruf waw bersama-sama. Ja'a Zaidun wa Amrun, datang Zaid bersama-sama dengan Amr. Baik. Kalau kita kata ja'a Zaidun fa Amrun, bukan waw tapi fa, datang Zaid, tak lama lepas Zaid datang, Amar pun datang. Adalah 5 minit lebih kurang macam itu, dia pun datang. Itu maknanya ja'a Zaidun fa Amrun. Datang Zaid, maka tak lama lepas itu Amar pun datang. Tapi kalau kita kata ja'a Zaidun summa Amrun, datang Zaid, lepas itu lama baru datang si Amar. Mungkin Zaid datang pagi, Amar datang petang. Lama lah, banyak jam lah. Itu beza dia. Jadi kalau ja'a Zaidun wa Amrun, datang sekali. Ja'a Zaidun fa Amrun, datang Zaid, tak lama lepas itu Amar pun datang. Tapi kalau ja'a Zaidun summa Amrun, Zaid datang lama dah lah. Dia makan nasi, dia sembahyang, dia tidur apa semua, barulah si Amar dia lama sungguh. Nah, rehat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah takat huruf fa. Faham kan? Kalau waw tak rehat langsung. Kalau summa rehat panjang. Kalau fa adalah rehat sekejap saja. Nabi kita balik daripada peperangan Tabuk. Nabi kita balik daripada peperangan Al-Ahzab. Balik ke rumah, baru nak letak belakang bagi kubitri kaki mereka. Datang Jibril, wahai Muhammad, selesai dah kerja. Kami malaikat tak naik lagi ke atas, kami tak balik lagi. Engkau lihat dah. Nabi kita, ada apa? Nah, tugas tak habis lagi ni. Kan walaupun Al-Ahzab dah balik, ada yang ke Mekah, ke mana-mana, tapi Bani Quraizah yang di Madinah, yang mungkir janji, engkau kena turun mereka hari ini juga. Ini dekat Zuhur lah. Nah, engkau mesti pergi ke sana sebelum sembahyang asar. Semua nak kena ada di sana. Nabi kita pun lepas sembahyang Zuhur mengisytiharkan kepada para sahabatnya, la yusalliyanna ahadun minkumul asra illa fi Bani Quraizah. Jangan ada di kalangan kamu ni nanti sembahyang asar kecuali itu di Bani Quraizah. Terus lagi, baru letak belakang sekejap dari suruh pulang. Tak dan panjang rehat. Coba baca ayat Alam Nashrah, ayat terakhir. Itu ayat kehebatan Nabi. Alam Nashrah laka sadrak, itu kehebatan Nabi. Baca yang terakhir, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika. Itu dia rehatnya. Fa idza faraghta, bila engkau sudah selesai satu pekerjaan, fa idza faraghta, farigh selesai.
Lepas itu apa? Fansab, mula pula kerja kedua. Huruf apa? Fa semua. Kami kata fa'il. Fa idza faragta fansab. Bukan fa idza faragta tsummansab. Ulama. Fa idza faragta, bila engkau telah selesai satu pekerjaan, rehatlah taka huruf fa, lepas itu fansab. Buatlah kerja yang berikutnya. Taka itu saja rehat. Rehat Rasulullah taka huruf fa. Yang kita lebih pada summa lagi. Summa itu panjang dah, lebih pada summa lagi. Masya Allah, tabarakallah. Artinya Nabi kita memang ada waktu berehat, tapi tak lama mana. Semua masanya digunakan untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita 2 jam masa habis tengok televisi, ada apa? Lama, buang masa. Ya. Kalau baca tasbih berapa ribu kali boleh masa itu kan? Macam dia kena kejar, dah kejar begitu banyak. Tapi dia tak boleh. Baik. Jadi tanda orang itu tidak dipedulikan oleh Allah apabila seseorang membuang-buang masanya dan mengerjakan sesuatu yang tidak berfaedah. Dan seandainya ada satu saat sahaja, bukan 1 minit, satu apa? Saat. 1 minit berapa saat? 60. Ya kan? 1 jam berapa menit? Juga 60 juga ada. Ini 1 saat saja. Dan seandainya ada 1 saat sahaja daripada umurnya yang telah digunakannya pada barang yang bukan merupakan tujuan hidupnya, yaitu untuk beribadah kepada Allah, maka layaklah bahwa akan panjang penyesalannya pada hari kiamat nanti. Kalau kita menyia-nyiakan umur kita 1 saat sahaja, dibuang-buang masa, tak guna untuk benda yang berfaedah, 1 saat sahaja disia-siakan, itu akan panjang penyesalannya pada hari kiamat. Apakah lagi 1 minit? Apakah lagi 1 jam? Apakah lagi 1 hari? 1 saat sahaja dia akan teriaklah hari kiamat, sampai teriak dengan air mata darah, bukan air mata biasa. Itu 1 saat sahaja. Allah Akbar. Apa yang kita boleh buat dalam 1 saat? Banyak benda yang kita boleh buat dalam 1 saat. Paling kurang tek sekali itu subhanallah. Boleh tak? Boleh tak? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. InsyaAllah kalau seminit kita boleh baca 60 kali. Senang-senang, tak cepat sangat. Boleh kita buat. Kalau 1 saat kita sia-siakan, akan panjang penyesalannya pada hari kiamat nanti. Panjang semua dia teriak. Itu baru 1 saat. Kenapa? Kan tadi dalam 1 saat dia boleh baca subhanallah, alhamdulillah, dan seumpamanya. Bukankah Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, wa subhanallahi tamla'ul mizan. Subhanallah itu akan memenuhi daun timbangan amal pada hari kiamat. Sekali kita ucapkan subhanallah, ini kan timbangan amal, dacing amal pada hari kiamat. Bila bubuh subhanallah itu penuh. Au tamla'u ma bainas samai wal ard, atau dia memenuhi antara langit dan bumi. Subhanallah. Itu nilai subhanallah. Sekali penuh daun timbangan amal, berat sangat. Au tamla'u ma bainas samai wal ard, atau dia memenuhi antara langit dan bumi. Nilai pahalanya, Masya Allah. Itu bila kita
tidak menggunakan satu saat, kerugian. Bukan takkan rugi 1.000, 1.000.000, 1 bilion, tidak. Rugi pahala seperti antara langit dan bumi, sekadar subhanallah. Bayangkan nanti pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada awal-awal suasana di padang mahsyar, yauma yafirrul mar'u min apa? Min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, dan seterusnya. Itu awal kejadian kiamat. Seseorang akan lari daripada saudaranya. Dia tengok mak dia lari, ya? Wa ummihi wa abi. Anak ni tengok pak lari, anak tengok mak lari. Ini awal-awal peristiwa kiamat. Karena belum lagi ditimbang amal. Kenapa anak lari daripada kau? Dia tengok mak dia lari. Yang wasahibatihi wa bani itu, sahibat itu isteri, wa bani anak-anak buah dia. Dia tengok isteri lari. Hari itu berkawan sangat lagi dunia. Dia tengok isteri lari, tengok mak pun lari. Macam apa? Macam ni ceritanya. Seorang ibu akan merayu kepada anaknya, anak ni, mak ni. Yang kita dengan mak kita semua kita tahu. Semua kita tahu mak kita siapa. Mak kita orang yang banyak berjasa kepada kita. Mak kita ada 3 kerja dia yang tak ada siapa boleh menafikannya. Pertama, dia mengandung kita. Susah payah mengandung, ya kan? Mengidam kadang 2 bulan, 3 bulan nasi tak lalu, lauk tak lalu, boleh makan sabun ya. Kadang bedak sejuk, kadang makan tak lalu. 2-3 hari tu tidur tu lah, ya? Bab cerita mengandung ni, Masya Allah. Jadi mak ni jumpa anak hari kiamat, dia rayu anak dia. Anak, kalau mak kita jumpa kita lah, dia rayu. Bukankah dahulu anak mak yang mengandung engkau? Kita pun nak kata apa? Memang sungguh-sungguh benar engkau telah susah payah kepada kita. Yang kedua, melahirkan. Kalau mengandung, orang kata setengah mati, susah dia. Kalau melahirkan, 3 suku nyawa, lebih daripada setengah mati itu. 3 suku dengan suku ya. Itu masa melahirkan. Mujurlah laki-laki ni tak biasa melahirkan. Perempuan tahulah macam mana, susah payah. 2 sudah. Yang ketiga, bela kita, pelihara kita, cuci kita daripada najis kita dan sebagainya. Siapapun dengan mak ni tak boleh kata apa lah. Memang mak kita orang yang paling berjasa kepada kita, lebih pada ayah kita. Baik, mak ni bila dia jumpa anak, dia nak rayu anak dia. Anak, bukankah mak hari itu mengandung engkau? Ya, ya mak. Bukankah dulu aku melahirkan engkau? Ya, mestilah macam itu kita nak kata apa? Bukankah dulu engkau, aku bela, aku cuci daripada kotoran engkau, begini-begini? Ya, mak tak payah banyak. Kalau engkau nak bagi, nak balas jasa mak lah, yang letih buang aja 3 benda tu, mak puas hati. Kalau engkau boleh bagi pahala, subhanallah, cukuplah. Mak puas hati. Mak puas hati. Anak tak mau, lari pada mak dia. Tak. Mak kata nak minta bukan banyak pun, bukan pahala baca Yasin, bukan pahala subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dah. Mak nak minta pahala subhanallah saja. Mak puas hatilah dengan apa yang mak buat, mak laksanakan kepada engkau. Boleh nak? Tak minta maaf, mak tak payah. Allah. Pasal awal-awal tu tak ditimbang amal lagi. Yang anak ni tak ketahuan lagi. Macam pilihan raya lah, 5,000 dengan 5,000 ni sama-sama akan timbangan. Kalau 5,002, 5,010 dengan 4,990, dia majoriti lah kan, timbangan amal kan.
Orang yang amal baiknya berat akan masuk surga, yang ringan akan masuk neraka. Panjang ceritanya. Jadi dia kata, cik ni tak payah nak bagi, dia takut satu subhanallah tu yang akan menentukan kita. Pasal kita tak ketahuan lagi. Kalau sudah confirm dah, kita boleh bagi syafaat lah kepada siapapun. Masalahnya kita pun tak ketahuan lagi apa nak jadi. Ya kan? Itu jadi masalah. Itu yang lari daripada maut tu. Selepas itu tak apalah, kita boleh bagi syafaat. Itu maknanya besarnya subhanallah. Satu saat boleh kita ucap. Karena itu orang yang menyia-nyiakan umurnya walaupun hanya 1 saat saja, bukan 1 minit, akan panjang dia punya penyesalannya pada hari kiamat. Orang dulu-dulu dia boleh berzikir, berselawat puluhan ribu sehari. Yang kita berselawat zikir tak ada 100, jatuh tasbih. Udah tidur. Macam itu. Ya? Tasbihnya tu berapa tahu? Dia beli cetek-cetek tu jatuh juga. Orang dulu boleh puluhan ribu. Kita malah, kita sedang. Jadi mesti disayangi setiap saat daripada saat kehidupan kita. Nilainya sangat besar di sisi Allah. Baik. Dan siapa yang umurnya lebih daripada 40 tahun sedangkan kebaikannya masih belum dapat melebihi kejahatannya, maka layaklah ia mempersiapkan dirinya untuk memasuki api neraka. Umur 40 tahun dah, tapi kebaikannya tidak melebihi kejahatannya. Itu tanda-tanda booking tiket masuk. Umur 40 ni akta pemuda pun tak boleh dah. Ya kan? Umur 40 nak menyertai gerakan pemuda apapun dia tak boleh. Pasal 40 ni kira apa namanya? Tua, kira dewasa. Tak boleh dah. Pantua adalah dahulu orang Madinah bila berumur 40 tahun dia beli 2 benda. Dulu lah benda dah. Dulu orang Madinah kalau berumur 40 tahun dia beli 2 benda. Pertama dia beli apa? Yang kedua dia beli apa? Nah, abah kata aku ni tua dah lah. Kena ingat-ingat lah. Kena banyak berzikir. Ni tasbih ataupun muzakkirah namanya, yang mengingatkan kita. Jadi itu kebiasaan orang Madinah dulu, mengingatkan kita. Nah, dulu kan ada yang kita lajak sikit ya, 10 minit lebih bawah. Well, baik. Jadi orang Madinah dulu macam tu. Bila berumur 40 tahun ni, tak apa dah. Ialah berubah keadaan. Selesai dah muda, dah jadi tua dah lah ni. Dia kena ada tongkat, kena ada tasbih untuk berubah keadaan. Yang kita ni dah pencen dah, dah bersara dah, bukan berniaga pula. Hal itu jadi pegawai, dah bersara dah, bukan syarikat amanah apa dah. Mana bila bersara ni, kerajaan ni faham kepada kita, atau syarikat ni faham kepada kita. Engkau dah berumur dah bersara berapa? Skim 60 lah. Kerajaan ni dulu 55 ya kan. Dia kata kira ni pengalaman kerja banyak tu. Sayang tu. Tak apa lah kalau skim awal boleh minta pencen awal lah. Dulu boleh awal kan 55. Artinya bila kita bersara ni, mafhumnya apa? Aku dah sekian tahun bekerja, bertumpah ilmu, habuan menjayakan program kerajaan ataupun program syarikat ni atau apa-apa benda lah. Aku ni sudah berada di senja usia. Dekat nak maghrib dah lah, ya kan? Senja usia. Eloklah bersiap-siap, habuan pergi ke sana, ya kan? Jadi itu yang kata bersara tu,
berhenti kerja, duduk saja di rumah, gaji dapat. Ya kan? Itu mana masalah? Gaji dapat setengah ke berapa. Tapi biasanya orang umur 60 ni, anak-anak pun lepas dah semua. Ya kan? Tinggal lagi 2 orang patah balik macam dulu, macam baru kahwin lah. Tinggal lagi, kalau dulu tu kakanda dengan adinda lah, Tok Wan dengan Tok lah. Tinggal patah balik 2 orang di rumah, anak-anak lepas semua. Dia pun tak mudu rumah kita, dia duduk rumah dia juga. Atau apa lagi? Tu orang tu adalah konsep pondok konsep pondok di Patani, di Kedah ni. Itu yang dibuat pondok orang tua. Dia kata dah senja usia dah, nak apa lagi? Makan yang ada pun dah cukup dah, duit pencen pun dah cukup dah. Kadang-kadang anak-anak pun dah kerja dah, soal sikit bagi mak pak dia cukup dah. Ada lebih mana-mana lagi. Ini dah pencen ada Australia lah, ada London lah, macam-macam cara lah. Murah tak bagi? Itu bagi yang murah lah dulu. Baik. Jadi kalau cukup 40 tahun tidak berubah, di mana dalam arti kata kebaikannya tidak melebihi kejahatannya, bermakna dia dah booking. Alhamdulillah, tiket dalam api patut kena berubah. Rambut pun dah berubah dah. Dulu hitam, sekarang apa? Putih. Patut bila kita suruh muka di cermin, Masya Allah, Masya Allah. Dulu putih ni hitam dah. Apa? Dulu hitam, sekarang dah putih. Sebut saya. Dulu hitam, sekarang dah putih. Karena itu kalau ada uban di kepala, kalau di janggut, jangan dicabut. Itu warning daripada Allah kepada kita. Ada orang yang suka dicabut, jangan. Yang tu kasih sayang Allah, dia bagi warning lah tu. Nampak lah, suruh buka, nampak lah, putih lah tu, ya kan? Macam tu lah maknanya. Ada lagi sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, a'dzarallahu limri'in hatta idza balagha 60 sana. Allah boleh menerima keuzuran seseorang nanti pada hari kiamat. Keuzuran apa? Dia kata dia tak sempat nak beramal apabila umurnya kurang daripada 60 tahun. Orang meninggal dunia umur 50. Apa yang kau buat? Saya tak ada buat sangat ibadah dah pasal meninggal dunia awal. Umur 50, anak pun tak lepas sangat lagi. Kalau umur orang pada 60 nak beruzur demikian, tak apa boleh kira. Pasal umur 50 tu memang kadang kalut dengan anak lagi. Kalau orang berumur 60 tahun ke atas, hari kiamat minta uzur, ya Allah, saya mohon maaf nak minta uzur banyak-banyak. Hari itu tak dan nak buat amal. Umur berapa ni? 63. 63 tak dan. Mana boleh, tak terima dah. Lebih pada 60 tak terima. Ni tuan-tuan yang lebih pada 60 ni tak ada cara. Tak ada peluang nak minta uzur nanti. Saya tak dan. Tak dan. Tak sempat. Umur dah panjang. Tak sempat kan? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, dia kata kalau boleh kita tidur sehari ni, jangan lebih pada 6 jam. Jangan lebih pada 6 jam. Masa budak-budak lah apa dia banyak tidur sikit, budak-budak. Dan umur 50 ni lebih pada 6 jam juga melampau. Lama di mata ni tidur. Kenapa? Katalah kita meninggal dunia umur 60, sehari tidur 6 jam. 6 jam tu daripada sehari berapa? Sehari 24 jam. 6 tu berapa? 6 daripada 24 jam. 6 tu berapa? Suku lah kan? 1/4 lah kan? 1/4 ataupun suku. Artinya kalau orang tu berumur 60 tahun, laporan pertama, umur berapa? Kalau tanya 60. Tidur saja 15 tahun. Itu yang kalau
tidur 6 jam sehari. Mana tidur saja 15 tahun. Suku umur kan 1/4 hari. Kalau sehari tak apalah sebut 6 jam. Tapi bila umur 60 tahun, yang tu tidur saja 15 tahun. Yang tu tak campur lagi tidur masa mengaji ini. Tak campur lagi tidur masa khatib baca khutbah. Kalau campur yang tu pakai tidur saja. Habis umur macam tu saja. Nah, jadi nasihat Imam Al-Ghazali ini, Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan menyentuh hati kita. Berfikir untuk menggunakan masa. Karena itu judul nasihat ini, waktu itu ialah kehidupan. Guna baik-baik. Oh, saya masih muda. Muda ni yang senang buat aja. Dah tua dah. Saya umur 56. Memang umur 50 ke atas ni dia terasa. Berasa macam-macam. Tongkat bagai dah. Umur masih muda-muda macam ni lah. Senang buat aja. Tak ada masalah lagi. Ada satu orang mana lagi, tak ada apa lagi. Masya Allah. Gunalah masa. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, yang akan dinaungi oleh Allah di naungan arasnya pada hari kiamat. Salah suatunya anak muda yang sibuk beribadah. Itu bagus sangat. Anak muda itu bagus sangat. Jangan menunggu tua. Tapi kalau zaman dulu, orang tua pun banyak beribadah. Al-Imam As-Sariyus Saqati rahimahullah ta'ala, bapa saudara kepada Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, berkata Imam As-Sariyus Saqati berwasiat kepada anak-anak muda. Dia kata, saya Allah Ta'ala ada beribadah umur 60 lebih. Kamu masih muda-muda ni, banyak Allah beribadah. Kata Imam Junaid, kami perhati dia, kami intip dia beribadah. Dia anak saudara dia. Setiap malam dia boleh sembahyang 50 rakaat lagi. Yang dia kata dia tak larat dah lah ni. Kami intip dia 50 rakaat lagi sembahyang tiap malam. Yang kita bukan berumur 60 lagi, bukan 50 lagi. Tarawih pun kena kira. Surah mana awal sudah. Surah ni pukul wabah, itu pukul wabah. Yang mana awal dia pitang tu lah. Berkira. Kadang-kadang nama surah pun berkira lagi. Macam mana maksud berkira?